Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan menceritakan tentang peminggiran agama menghalang konsep insan bermoral. Apakah maksud definisi agama? Menurut ahli falsafah dari Indonesia, Harun Nasution, agama adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Oh, macam tu. Tapi ada lagi tak cikgu? Pastilah ada. Menurut ahli falsafah Jerman, Immanuel Kant, agama adalah sentimen perasaan terhadap kewajipan kita kerana ianya merupakan perintah-perintah Tuhan. Cikgu, apakah kaitan agama dengan falsafah? Dalam konteks agama, falsafah merupakan pemikiran tentang pelbagai perkara dan urusan. Oleh itu, dalam falsafah juga ada membincangkan bagaimana kewujudan Tuhan, masalah kenabian, kedudukan fungsi akal, wahyu, penciptaan manusia dan ibadah. Baiklah cikgu. Seterusnya bolehkah cikgu terangkan serba sedikit mengenai konsep insan dari falsafah Islam? Konsep insan berteraskan ajaran Islam boleh kita simpulkan kepada tiga pecahan. Yang pertama, hablum minallah, dan yang kedua, hablum minan nas, dan yang ketiga, hablum minal alam. Jadi, manusia merupakan wakil Tuhan yang berperanan menjalankan amanah dari Allah serta memikul tanggungjawab sebagai pemegang amanah. Sekarang, saya mahu kamu terangkan apa yang kamu faham tentang konsep insan dari tamadun Cina. Baik cikgu, saya cuba. Tamadun Cina berteraskan konsep aliran Konfusianisme dan bukannya berteraskan agama atau bersifat wahyu. Ideanya berkaitan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Wah, bagus. Seterusnya, sila berikan satu contoh berdasarkan penerangan kamu. Baiklah, sebagai contoh anak-anak haruslah menghormati ibu bapa bagi mencapai kebahagiaan. Bagus, satu penerangan dan contoh yang cukup baik daripada kamu. Seterusnya, kita akan sambung dengan definisi moral. Moral berasal dari perkataan Latin iaitu mores yang merujuk kepada makna kelakuan atau kawalan tingkah laku seseorang atau sekelompok individu. Di dalam Islam, moral dipanggil akhlak. Istilah yang diperkenalkan oleh orang Islam bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh kamu faham? Boleh cikgu, jadinya boleh kita simpulkan bahawa definisi konsep insan bermoral adalah suatu gambaran insan yang baik atau insan yang memiliki sifat-sifat dan nilai-nilai yang murni. Tepat sekali. Nampaknya kamu sudah faham maksud konsep insan bermoral. Sekarang, sila kamu nyatakan contoh bagi prinsip-prinsip insan bermoral. Antara prinsip-prinsip insan bermoral adalah prinsip keadilan, prinsip altruisme serta prinsip autonomi. Maafkan saya cikgu, tetapi saya kurang faham maksud bagi prinsip altruisme. Bolehkah cikgu terangkan sedikit? Tiada masalah. Prinsip altruisme merupakan sikap suka mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Sebagai contoh, kanak-kanak suka membelanjakan wang sakunya untuk membeli hadiah kepada adiknya. Boleh kamu faham? Boleh cikgu, terima kasih. Cikgu, apakah isu yang akan berlaku sekiranya masyarakat mula meminggirkan agama dalam kehidupan seharian sehingga menghalang konsep insan bermoral? Bagus. Satu soalan yang baik. Isu yang pertama ialah masyarakat akan berhadapan dengan ancaman akidah. Contohnya isu berkaitan ateisme yang menjadi perhatian umum dalam kalangan anak muda. Seterusnya, isu yang kedua ialah kekeliruan fahaman yang boleh menggegarkan pegangan orang Islam, seperti golongan liberalisme yang cuba untuk memasukkan idea yang salah ke dalam fikiran masyarakat Islam. Isu ketiga adalah kemunculan media baru dan penerbitan alternatif yang sukar dikawal juga merupakan punca fahaman ateisme semakin berleluasa. Baik, sekarang cuba kamu nyatakan tanggungjawab sosial terhadap isu peminggiran agama yang mampu menghalang konsep insan bermoral. Baik cikgu, antara tanggungjawab yang boleh dilakukan ialah ibu bapa perlu menerapkan konsep insan bermoral dan pendidikan agama sejak kecil lagi. Selain itu, pihak berkaitan perlulah menerapkan prinsip moral melalui pendidikan moral di setiap peringkat pelajaran.
Akhir sekali, individu yang arif tentang agama haruslah mendampingi golongan peminggir agama bagi memberikan pendedahan yang sebenar kepada mereka. Bagus sekali. Jadi boleh kita rumuskan bahawa penerapan agama amat penting untuk disemai dalam diri setiap individu bagi mewujudkan kehidupan yang lebih baik, malah mampu melahirkan insan yang mulia. Baiklah, sekarang saya mahu dengar respon dari pelajar lain berkenaan isu yang sedang kita bincangkan. Silakan. Sebagai mahasiswa syariah, kita perlu memperkukuhkan pegangan agama agar dapat membezakan pemikiran yang benar dan salah. Ini kerana falsafah Islam menolak manusia menjadi hamba kepada akal dan bebas berfikir tanpa berpandukan Al-Quran dan hadis yang membawa kepada penyelewengan seperti fahaman sekularisme dan liberalisme yang akhirnya menghalang konsep insan bermoral. Sebagai mahasiswa syariah, kita perlu memantapkan serta memainkan peranan agama pada era kemodenan dan pengaruh barat yang kian merosakkan fikiran masyarakat, yang mana menyatakan bahawa manusia lahir tanpa panduan. Maka, sebagai Muslim, kita perlu tolak kerana ia jauh menyeleweng dari pandangan Islam itu sendiri.